أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا رب العالمين. Kita mulakan dengan perjumpaan kita, kuliah kita dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan, pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Pak Asya, tuan-tuan Haji, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, sebagai tetamu Allah, ya Allah izinkan berikan masa untuk tuan-tuan hadir ke masjid ini untuk kita mengimarahkan masjid, ya, dan kita berjihad pada jalan Allah dengan lain perkataan meninggikan syariat Islam itu sendiri. Alhamdulillah, dalam keadaan sihat, ya, kita dapat hadir walaupun keadaan hujan yang dikatakan hujan rahmat, ya, hujan rahmat, kita sanggup untuk hadir ke masjid berjemaah dan duduk sebentar sama-sama kita mengingati antara satu dengan lain tanda orang yang beriman. Selalu habis ceramah, habis kuliah, habis mesyuarat, tuan-tuan baca apa? Suratul Asr kan? Yang dikatakan watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Itu salah satu prasyarat orang yang beriman. Baik. Kalau minggu yang lalu kita sebut satu kewajipan terhadap setiap orang Islam yang beriman, dikata wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang bermaksud adalah adakanlah di antara kamu kita semua suatu umat yang mengajak kepada kebajikan, kebaikan, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Itu satu tanggungjawab. Setiap orang Islam, lelaki ke perempuan ke, bila dia dah taklifi, dah baligh, maka diwajibkan ada satu kumpulan kalangan kita, yang menyuruh buat baik dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Kerana itu satu ganjaran pahala yang amat besar yang Allah kurniakan pada orang-orang yang demikian. Jadi pada malam ni kita telah, ya, habis membicarakan tentang wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair. Kita masuk tajuk baru yang bermaksud perihal jihad. Muka surat 304 buku saya, buku lama, edisi Jawi 304. Nanti saya baca, tuan-tuan jumpalah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, di sini pengarang kita ini cakap, di sini saya kira wajar sekali jika saya menyebut sedikit sebanyak mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang membicarakan tentang perkara jihad di jalan Allah. Maksud berjihad ni ialah melakukan perkara-perkara yang Allah tuntut kita melakukannya ke jalan Allah. Dengan lain perkataan,
nawaitu, niat kita, apa yang kita buat perkara yang baik mestilah ditumpukan, difokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil amalan, apakah amalan yang paling kecil? Membuang sampah daripada masjid ke tempat yang betul, tong sampah dan sebagainya, ataupun membuang duri, benda yang membahayakan orang lain di tepi jalan, kita terus buang. Ibadat yang besar ialah berjihad pada jalan Allah. Jadi kita yang mana kita boleh dapat lakukan? Kita bukan rakyat di Palestin, kita kat Malaysia. Apakah tidak wajar kita bersyukur ke hadrat Allah Ta'ala yang memberikan keamanan kepada kita, memberikan ketenangan. Nak sembahyang kat mana sembahyanglah, tak ada orang ganggu. Sebutir bom pun tak ada meletup, satu butir peluru pun tak sampai kat masjid. Bukan minta, tak. Di mana kita nak melakukan ibadah, silakan. Tetapi sahabat-sahabat kita, saudara se-Islam kita telah berjuang sekarang. Yang meninggal dunia, syahid berapa ramai, termasuk kanak-kanak. Kerana Israel ni dia tak ikut prasyarat yang dibenarkan oleh Islam berperang. Hantar BBB pun ada prasyarat untuk berperang. Contohnya, tempat ibadah tak boleh diserang, tempat orang awam tak boleh diserang, tempat orang-orang tua tak boleh diserang, tempat ada anak tak boleh diserang. Dia belasah je, janji roket sampai, bom sampai, musnah. Yang lagi kita terkesan, sedih, ialah masjid yang kita, yang tuan-tuan derma Palestin kan. Dulu kita derma RM5 ke RM10 ke RM100 ke, dah cantik dah tempat orang ibadah, kena bom habis. Kita nak kumpul duit, berapa susah nak korek masjid sana, korek masjid sini. Tapi mereka itu mudah saja untuk menghapuskan apa yang telah dibina oleh orang Islam. Allahu Akbar. Apa yang kita mampu? Berdoa. Tuan-tuan berdoa lah. Cakap Melayu pun boleh, cakap Jawa pun boleh. Doa supaya mereka diselamatkan, dibantu oleh Allah Ta'ala, juga diberikan ketabahan dan kesabaran. Dia buat macam perangai perang hendak, dikepung, makanan terputus, minyak, gas, elektrik semua terputus, supaya mereka itu mati, menyerah ataupun sebagainya. Itu yang dia hendak. Dia bukan kisah cakap dunia lain, negara lain. Tapi sebab ada sekongkol, ada yang membantu dia, ada yang sponsor, itu yang dia berani tu. Kalau tidak, dia tak berani. Itu cerita tentang jihad. Jadi alhamdulillah, kita di sini, kita jihad kita tenang aja. Waktu sembahyang datang, ada kuliah, duduk sekejap, dengar. Perkara yang baik kita lakukan. Buat kesilapan, bertaubat, habis. Allah ampunkan. Baik. Jadi dia kata apa? Membicarakan tentang perkara jihad di jalan Allah, keutamaannya agar dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin, supaya kita semua dapat manfaat. Kerana bab jihad itu luas. Selain daripada berperang kerana menegakkan agama, kerana mempertahankan watan, negara, banyak lagi bab jihad. Contohnya menyeru kepada dakwah Islamiah. Kita seru di atas kemampuan kita, di atas kebolehan kita, di atas kekuasaan kita. Paling tidak
kita berdakwah dengan keluarga, isteri, anak, yang terdekat dengan kita. Satu, tak payah modal banyak-banyak. Suruh anak, ingatkan anak sembahyang, ingatkan anak mengaji, ingatkan anak belajar, sungguh-sungguh. Beritahu anak perempuan ke lelaki nak keluar rumah tutup aurat. Yang kita rasa tak, alah, biasa je. Tapi ganjarannya bila tuan-tuan meninggal, sedangkan anak-anak kita, isteri dan sebagainya melakukan apa yang kita cakap. Contoh sembahyang berjemaah, cakap jom pergi masjid, sembahyang berjemaah, kita orang lelaki, fardu kifayah. Dia pun buat. Dia tak boleh kata meninggal, dia terus buat. Ganjaran tetap terus mengalir. Sampailah hari kiamat. Itu untungnya agama Islam yang kita anuti, yang kita ni menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi dakwah kita sampai pada kaum keluarga dan kalau boleh sahabat andai. Itu kekuasaan kita, kemampuan kita. Tapi orang yang berjawatan, contoh AJK masjid, ketua kampung, JKK kampung dan sebagainya, ada peranan dia. Macam mana nak membangunkan masjid tu supaya jadi makmur? Macam mana kuliah-kuliah yang diadakan di masjid supaya guru-guru datang memberikan kuliah, memberikan pencerahan kehidupan kita sebagai orang Islam yang sebenar, bukan hanya kepada nama Islam, cakap beriman tapi hakikatnya tak ada. Itu yang kita takut. Mengaku Islam, beriman, tapi realitinya tak ada. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dia yang datang, yang hadir, perempuan, dengan hidayah yang Allah beri pada kita semua, kita dapat istiqamah dalam melakukan beribadah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok, kita bezakan orang yang dapat hidayah tapi tidak dikembangkan, tidak diambil manfaat. Di mana dia sekarang? Di mall, di gerai-gerai, di restoran, di Pantai Murib. Tak percaya tu pergi Murib. Lepas pinggang pergi Murib. Ada ke tak ada? Bak kata satu penceramah, dia kata tuan-tuan datanglah tiap-tiap masjid daerah Kuala Langat, malam ni sini, malam sini. Mana lebih ramai? Di masjid tuan-tuan ke atau di pasar malam? Agak-agak lah. Jawab sendiri. Saya dulu pernah lah. Sekarang dah lama, dah 10 tahun tak pergi dah. Lebih. Pasar Kacung Menggo, pasar malam. Daripada pangkal mula nak masuk tu sampai ujung sempang tu, yang pertama, kedua. Berapa ramai gerai, banyak gerai orang menjual. Berapa ramai orang round aja. Dan berapa ramai orang yang betul-betul keperluan untuk membeli barang-barang. Beza dengan masjid kita. Masjid yang cantik, kapet yang empuk, keadaan sejuk, kadang-kadang dapat jajan bondrot, betul-betul Tapi yang datang, alhamdulillah, tuan-tuan lah. Kemana mereka? Apa pegangan mereka? Apa akidah mereka? Apa ucapan kalimah yang disebut? Sama macam tuan-tuan. Imam yang sama, Bilal yang sama, kalimah yang sama, syahadah yang sama. Tapi oleh kerana keimanan yang tidak mantap, dia percaya tapi kurang keyakinan. Itu yang menyebabkan mereka tak datang. Itu sebab kalau masjid-masjid yang lain saya dengar malam Jumaat, imam bersebut, tuan-tuan, ya Allah, kalau lembutkan hati jemaah kami yang belum datang ke masjid untuk berjemaah, memakmurkan masjid supaya mereka itu lembut hati untuk bersama-sama kami berjemaah. Imam sebut.
Jadi kita dengan keluarga kita sebutlah, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan kita adalah di kalangan yang orang bermanfaat dalam kaum muslimin. Rasanya memanglah sesuai di sini untuk membicarakan selok-belok jihad. Macam mana kita berjihad? Takkan tiba-tiba bawa selapang, pistol, mencacah-cacah aja pergi. Aku nak berjihad. Tak. Ada prasyaratnya, ada caranya, ada peraturannya. Ya tak? Kemudian kerana jihad itu adalah sebahagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kewajiban punya. Jangan kata lepas pandang, ini kerja ustaz, ini kerja tuan imam, kerja tuan nazir, kerja apa lagi, tuan Bilal. Tak. Setiap individu Islam bila taklifi je, ada baligh, yang akil baligh, ada tanggungjawabnya. Cuma tanggungjawab itu berbeza antara satu dengan lain. Kalau isteri atau ibu, macam mana tanggungjawab dia? Kalau ayah, macam mana tanggungjawab dia? Jiran tetangga, macam mana dia? Kita tak mahu besok satu ketika di padang mahsyar kita didakwa oleh seseorang. Bila tuan-tuan nak masuk ke syurga, datang seseorang mendakwa, aku tak pernah pun dibawa, diajak, diseru untuk ke masjid, tak pernah beritahu pun. Jadi berdasar itulah, apa cara kita nak buat, kita buat. Asalkan benda itu benar di sisi syarah. Dibenarkan. Kalau kita dah suruh dah, dia tak nak, lepas. Lepas tanggungjawab. Tapi kalau kita buat, kau punya pasal lah, kubur masing-masing. Ada juga orang yang baik, tapi dia cakap kubur. Biasanya orang tak berapa. Kau jaga kain kau, tepi kain kau jaga anak kau, kubur kau masing-masing. Itu dulu orang yang tak berapa berilmu. Sekarang orang yang berilmu pun kadang-kadang dia tak peka. Dia kata, gasah kau lah. Kubur masing-masing, bawa besok kau jawab sendiri. Tak. Masih dipertanggungjawabkan di atas kita untuk melakukan, menyeru kebaikan dan menegak kemungkaran. Kemudian iaitu dia kata, iaitu kerana jihad itu adalah sebahagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, iaitu ditingkatnya bagi yang paling tinggi. Artinya darjat. Orang yang mengajak buat baik, mencegah yang mungkar, tingkatan tuan-tuan tinggi di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia kita biasa-biasa je, kadang-kadang orang tak kenal kita pun. Tapi di sisi Allah kenal. Macam tuan-tuan duduk ni, Nabi Rasulullah SAW dan malaikat serta Allah Ta'ala kenal kita, diangkat nama tuan-tuan di antara orang-orang yang meninggikan, mengikut syiar Islam. Pahala ganjaran tetap dituliskan. Itu sebab ada disebut oleh para sahabat, Rasulullah pernah bersabda, kata sahabat, di akhirat kelak tuan-tuan ni ada kuasa yang Allah bagi. Contoh, semua ada dah dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke syurga. Tiba-tiba orang selalu dekat kita, duduk dengan kita, berjemaah ke, tengok-tengok, mana sebulan-sebulan, tak ada je. Tuan-tuan dibenarkan oleh Allah Ta'ala berdoa, ya Allah, mana sahabat aku yang berpuasa berbuka sama dengan aku, sembahyang berjemaah satu saf dengan aku, duduk kuliah bersama dengan aku, pergi haji kadang-kadang umrah bersama aku, ya Allah, jemputlah mereka bersama aku masuk ke syurga. Maka Allah perintahkan malaikat, ditanya, kenapa kau cakap macam tu? Kerana dia adalah sahabat yang soleh, orang yang baik.
Tapi kenapa dia tak dapat masuk dengan tuan-tuan? Kerana tidak bertaubat. Tidak sempat bertaubat. Tiba-tiba ajal datang. Kita tengoklah orang yang meninggal sekarang. Ya tak? Boleh saban minggu orang yang meninggal kita tengok. Ada yang malam Jumaat, ada yang pagi Jumaat dan sebagainya. Ada yang dikatakan dalam keadaan sakit. Itu bagian masing-masing. Kadang-kadang orang alim pun tak dapat mati malam Jumaat. Ya tak? Tapi pencuri, kalau soal poket tu namanya apa? Cakapnya apa? Copet, copet. Si copet pun mati kat Mekah. Hari Jumaat pula tu. Tapi bagian dia bukan. Walaupun dia mati kat Mekah, tapi mencopet tak ada maknanya. Tapi kita yang meninggal ditakdirkan, tak kira di sini ke di mana. Tapi kita ahli ibadah, tuan-tuan puan-puan ahli ibadah, itu dikatakan husnul khatimah, mati yang baik. Itu yang kita nak. Di antaranya bila menyembahyangkan kita ramai, yang latang layat ramai, sambil duduk tunggu menguruskan jenazah, nak kapan mandi apa, orang duduk baca qul huwallah. Kalau seorang baca 10 kali, yang datang tu katakan 50 orang. Contoh, berapa kali dah? Pasal kita tak mampu. Bila kita dah meninggal, kita tak mampu nak kumpul ramai-ramai orang. Buat kenduri tiap malam, 7 malam ke 10 malam, 40 malam, tak mampu. Paling banyak pun 3 malam. Itu pun baca. Semua orang yang baca itu betul ke tak betul, wallahu alam. Kalau yang orang yang betul-betul istiqamah, alhamdulillah lah, ikhlas baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi kalau yang datang tu hanya menunaikan jemputan kerana kenduri, ada makanan, dia datang malam pertama, alah bihun goreng aja. Malam itu dia tak datang. Kalau malam ni bihun goreng, malam itu katakan mie goreng. Malam ketiga berat kot nasi Arab. Rupanya tak Arab juga. Mana ada keikhlasannya. Masa inilah yang saya sebut 2 minggu lepas, masa kita sihat, lidah kita puasih. Nak baca Fatihah, baca ayat kursi, baca yang tuan-tuan tadi tuan. Tetap malam tuan-tuan baca surah Al-Mulk. Cuma saya ingatkan, kalau nak marah-marahlah. Kalau tuan-tuan pegang tu, yang di minit tu, yang di poster tu, sebelum kita baca Tabarakallazi bi'al mulk, jangan letak di bawah macam tu. Itu ayat Quran. Sekurang-kurang malas pegang macam ni ataupun letak atas peha. Jangan letak atas kapet. Kerana kapet ni kita pijak, kita semayang, sujud dan sebagainya. Kita menghormati Quran. Jadi dengan itu baru mendapat keberkatan apa yang kita baca, apa yang kita amalkan. Kadang saya tengok masjid-masjid lain, alhamdulillah, lepas Isyak dia baca Quran, ayat tu dibuat macam tu dah sekarang. Tapi saya ingatkan, tolong jangan letak di atas kapet, letak di atas peha ataupun pegang macam ni, pegang sekejap, lepas tu buka baca. Yang perempuan baik buat, tuan-tuan buat dah, baguslah. Surau depan tu pun buat, Taman Kemuning dah buat, di masjid mana juga dah buat, mana yang seperti alhamdulillah dia dah mula amalkan Al-Quran. Allah Akbar, hebat tuan. Tapi cuma adab, itu kata beramal dengan ilmu. Amal dah cantik, tapi ilmu je kena jaga. Betul? Okey, baik. Itu satu pesanan saya, ditakdirkan kalau saya tak ada, amalkan yang baik itu. Okey. Kemudian mulia tuan, tuan-tuan yang melakukan jihad pada Allah Taala ni adalah orang yang mulia. Sebab perintahnya adalah mengenai kemuncak kebaikan.
iaitu tauhid ataupun akidah, mengajak orang mengesakan Allah, dan Islam, menyuruh orang memeluk Islam. Manakala larangannya pula adalah mengenai kemungkaran dan dosa yang amat keji, iaitu kufur, tiada mempercayai Tuhan, dan syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Jihad yang pertama ialah menyeru orang ramai kepada agama Islam, kemudian barulah berperang akan kerana meninggikan syiar Allah. Yang penting pertama sekali mengesakan Allah, supaya orang jangan buat syirik. Jumpa bomoh sana, jumpa bomoh sini, dukun sana, dukun sini, kemudian jadi fitnah. Ya tak? Tengok nasib sana, tengok nasib sini. Sedangkan Al-Quran telah beritahu menyembah berhala, tenung nasib, judi, ya, arak dan sebagainya adalah kerja-kerja daripada rijsun amali syaitan. Jadi jangan buat. Ini sembahyang apa? Tak faham, sembahyang juga. Jumpa dukun. Tengok betul-betul ru'yahnya macam mana, orangnya beribadah macam mana. Kalau ada serapah jampi, awan kuning, awan merah, awan coklat, tak payah. Baik dia baca Asmaul Husna, kan? Itu boleh. Ayat Quran ini baca tak semua pokok, nama pokok tersebut, pokok duri, pokok tak duri, maka elakkan daripada syirik. Kemudian perkara bid'ah, kerana kita nak kekal dalam iman dan Islam yang kukuh, yang baik. Jadi supaya kita berjihad menyeru orang ramai kepada Islam, kemudian barulah kita berperang mengikut kemampuan kita. Kerana Rasulullah balik daripada perang Badar, berehat sebentar, jadi jumpa sahabat. Rasulullah kata apa? Sahabat ingat, kita dah selamat, dah selesai. Perang Badar ni dah menang besar. Berbeza dengan perang Uhud. Happy ya semua. Tapi Rasulullah ingatkan, kita ada lagi satu perang yang paling besar dalam kehidupan sebagai orang yang Islam yang beriman. Sahabat agak tercengang, keheranan. Apa lagi? Rampasan ghanimah dah banyak, yang mati, yang kena tawan dah banyak. Apa lagi nak perang? Perang satu lagi, perang hawa nafsu. Hati adalah raja kepada segala anggota kita. Kalau raja kata arah buat macam mana, kita ikut. Yang baik jadi baik. Kalau hati yang murni, bersih, dia akan jadi baik. Apa saja amalan yang kita lakukan, insya-Allah menjurus kepada yang baik. Tapi kalau hati yang kotor, dilekat dengan topok hitam, kemudian tidak dibersihkan dengan zikrullah, tidak dibersihkan dengan taubat, tidak dibersihkan dengan puasa, zakat, sedekah dan sebagainya, dia akan lebih teruk. Walaupun disebut oleh Rasulullah, bila dilahirkan anak Adam, dia adalah putih bersih seperti kain putih. Yang mengotorinya adalah siapa? Disebabkan jadi jauh Yahudi, budak itu, baby itu, atau Nasrani, adalah ibu dan ayahnya. Macam mana kita didik anak kita? Cara yang betul, alhamdulillah. Tapi kalau tak ambil kisah, kesannya kepada kita juga. Kalau kita meninggal, isteri kita meninggal, maknya meninggal, atau nenek pun meninggal, yang disebut anak siapa, cucu siapa, atuknya siapa, kan kita juga. Walaupun kita
Ya, alhamdulillah, orang yang terpilih di sisi Allah. Orang masjid, orang surau, ahli ibadah, sebagainya. Tapi oleh kerana didikkan pada yang bawah daripada kita tidak sempurna, berdasar itulah yang kita selalu Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Imam baca. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, zuriyat qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rasulullah walau rasul amalkan doa tu. Patut diikuti. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga doa tu kita amalkan, insya-Allah terdidik kita ya hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Dan akhirnya kita tengok orang yang demikian menyeru ke jalan Allah ya, dan dia akan dapat melawan hawa nafsunya walau apa keadaan, hujan ke apa ke, selagi dia mampu, dia sihat. Kan saya sebut orang dulu nak menuntut ilmu susah, tuan-tuan. Tak ada macam ni tiap malam ada. Percuma pula tu. Kadang-kadang ada makanan. Tuan-tuan, kita termasuk saya, Allah kurniakan nikmat yang amat besar, yang amat banyak. Orang dulu nak beli basikal pun susah. Betul? Satu rumah satu basikal pun susah. Satu motor lagi tak ada. Kereta, pandang je lah orang punya kereta. Tapi mereka sanggup pergi tempat jauh-jauh. Kadang seminggu sekali duduk masjid sana, pergi masjid sana untuk dapatkan ilmu. Malam Jumaat baca yasinan. Orang sekarang kau nak apa? Rumah tepi masjid, mic terberandang, dengar. Tapi dia tutup pintu, tutup tingkap, buka TV besar-besar. Itu belum Tuhan khatamallah wa ala qulubihim, belum Allah pekakkan telinga. Dia dah pekakkan telinga, tutup, buka ikon, buka TV besar-besar. Allah Akbar. Dan kita ni hidup berdagang. Dari tanah kita akan ke tanah. Apa yang kita bawa? Tak ada benda. Rumah besar kau macam mana? Tak ada. Itulah 3 kaki kali 6 kaki dalam 5 kaki. Betul? Itu je. Siapa teman kita? Kalau kita tak beringat, saya cakap daripada orang yang di luar lah. Yang tuan-tuan ni alhamdulillah, orang yang beringat, dia ingat akannya. Ya tuan-tuan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nanti tuan-tuan baca. Allah jadikan kematian itu dan kehidupan itu untuk menilai kebaikan amalan yang kita lakukan. Rupanya kita ni semua akan dinilai. Selain daripada hisab, dikira, dinilai. Bukan setakat kira kau banyak sembahyang, kau banyak puasa, kau banyak zakat, kau banyak tu ini. Lepas tu dinilai keikhlasannya, keredaannya, ilmu yang kau dapat dalam kau beramal, ada ke tak? Atau melu je? Berdasar itulah menuntut ilmu adalah satu kewajipan. Ya, jadi satu kewajipan kita jihad. Jangan lupa sampai kita akhir hayat dengan jihad melawan hawa nafsu. Kalau kita boleh kawal tu, insya-Allah kita menang. Kalau tidak, syaitan nafsu yang menang. Jadi terima kasih semua yang dapat hadir tahniah pada malam ni. Tuan-tuan dia mendapat keberkatan insya-Allah dari Allah Taala, ganjaran yang tidak terhingga. Ya Allah, janjikan kepada kita bagi orang yang melakukan kebaikan. Salah silap saya, mohon maaf di atas kekurangan, kelemahan saya, dan yang benar dengan hidayah
dari Allah juga. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bi afiyah. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم تقبل الله منا ومنكم.